Segala aktiviti global terhenti dan gempar dengan laporan penemuan virus baharu menyerang manusia pada akhir tahun 2019. Coronavirus iaitu virus yang baharu dikenal pasti dikesan bermula daripada sebuah pasar makanan eksotik di Wuhan, China. Pihak berkuasa negara tembok besar ini kemudiannya mengesahkan coronavirus boleh tersebar daripada manusia kepada manusia pada 7 Januari 2020. Virus ini yang pada awalnya dipanggil virus Wuhan dinamakan sebagai 2019 nCoV sebelum Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi nama rasminya iaitu COVID-19, singkatan untuk Coronavirus Disease 19. Mempunyai komponen genetik paling serupa yang terdapat pada ular dan kelawar, COVID-19 termasuk dalam keluarga selsema biasa dan virus seperti sindrom pernafasan akut teruk SARS dan sindrom pernafasan Asia Barat MERS. Wabak COVID-19 mula menyerang beberapa buah negara termasuk negara-negara ASEAN dan Malaysia tidak terkecuali. Krisis kesihatan ini memaksa WHO mengumumkan coronavirus sebagai darurat kesihatan awam apabila angka korban wabak itu mencecah 170 orang dan merebak ke 18 buah negara pada 30 Januari 2020. Apa yang telah berlaku? Bagaimana COVID-19 tiba di Malaysia? Dan adakah alam sedang bertindak balas terhadap sikap manusia? Siri 1 Malaysia Bersatu menentang COVID-19 menceritakan permulaan krisis kesihatan itu di Malaysia, tindakan pantas kerajaan dan perkongsian beberapa insan bertuah yang pulih daripada virus maut itu. Sektor pelancongan amat terkesan sekali kalau kita lihat sektor pelancongan, aviation, penerbangan, hotel, accommodation, transportation dan juga dari segi restoran semua tu, dan mereka ini melibatkan orang-orang yang bekerja di bawah mereka. Yang bekerja sini adalah tour operators. Tour operators adalah di antara syarikat-syarikatnya, tetapi tour guides 17,000 tour guides dan juga kalau ada family dia lagi, kalau dikali ini ada dalam berapa juta keseluruhannya. Kita yang dalam industri ini yang mungkin yang terjejas adalah kalau dikira termasuk keluarga dalam 3.7 million yang terlibat dalam industri ini. Jadi maka dengan itu kerajaan telah inject stimulus package yang mula-mula sekali adalah 20 bilion. Lepas tu bila kita masuk kita tambah lagi 250 bilion. Total dia 250 bilion dan lepas tu ditambah lagi 10 bilion. Kenapa ini perlu dilakukan? Kerana kerajaan melihat coronavirus ini adalah satu virus yang tidak akan lari begitu cepat sekali dan ianya banyak melibatkan orang yang tested positif. Jadi maka sebab itulah kerajaan terpaksa memikir secara keseluruhannya. Pelawat pada bulan Februari dan Januari tahun 2020 memang agak getara lah. Penurunan sehingga lebih 40% berbanding dengan tahun 2019. Dan memasuki bulan Mac sehingga 18 Mac kita pengurangan pelawat lebih kurang hampir 80%. Bagaimana kita nak sustain, kita nak meneruskan operasi memandangkan pada masa itu simpanan kita ada lebih kurang 2 juta saja, 1.3 lah boleh kata satu bulan kos operasi kita. Kita mengharapkan selepas PKP ini tamat, rakyat akan mula keluar dan melancong ke tempat-tempat menarik di dalam negeri lah, di dalam negara. Zoo adalah satu tempat education dan juga kita konservasi, satu tempat untuk pendidikan generasi muda sekarang ni untuk tahu apa itu konservasi wildlife ke arah masa depan.
Peratan akbar ini menerangkan tentang sektor pelancongan negara kerugian 3,37 bilion ringgit
akibat wabak COVID-19 keluaran pada 14 Mac 2020. Dalam akhbar ini, menurut kenyataan Perdana Menteri, kerajaan menganggarkan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia menurun sebanyak 0.8% sehingga 1.2% iaitu penurunan sebanyak 10.8 bilion ringgit sehingga 17.3 bilion ringgit. Selain itu, dalam akhbar ini pula menerangkan tentang sektor pelancongan budaya rugi sebanyak 45 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama 2020, keluaran pada 22 Jun 2020. Menurut Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, pelancongan antara sektor yang paling teruk terjejas dan dijangka paling lambat untuk pulih. Manakala akhbar ini pula menerangkan tentang industri pelancongan hanya dapat bertahan 4 bulan keluaran pada 21 Februari 2020. Melalui laporan ini, bukan sahaja pelancong asing terutamanya dari China telah membatalkan tempahan mereka, malah jumlah pelancong tempatan juga tidak lagi membuat tempahan hotel. Dalam akhbar harian Metro yang bertajuk COVID-19, kawasan pelancongan Kelantan terjejas keluaran pada 9 Mac 2020, menerangkan seorang pengusaha pusat mewarna batik terpaksa menggunakan wang simpanan sendiri untuk membiayai kehidupan harian kerana kekurangan pelanggan secara drastik. Menurut laporan Borneo Today keluaran pada 3 Julai 2020 yang bertajuk 65 pengusaha pelancong kedamaian terjejas akibat COVID-19 dan banjir. Presiden Persatuan Kedamaian berkata, penularan wabak COVID-19 memang memberi kesan besar ke atas aktiviti pelancongan dan pendapatan pengusahanya kerana kegiatan pelancongan adalah ekonomi kedua penting di kedamaian selepas pertanian. Lain-lain akhbar seperti harian Metro yang bertajuk jangkaan rugi 51 bilion angkara COVID-19 keluaran pada 11 Mac 2020. Seterusnya, akhbar Sinar Harian keluaran pada 5 Mei 2020 yang menerangkan sektor pelancongan Melaka ambil masa 2 tahun untuk pulih. Akhir sekali, berita harian online yang bertajuk 3.37 bilion ringgit kerugian sektor pelancongan akibat COVID-19. Seterusnya, Exco Pelancongan Kedah Muhammad Asmirul Anwar Aris mencadangkan bantuan one-off diberi kepada kumpulan terjejas khususnya membabitkan sektor pelancongan yang lumpuh di negeri itu kesan penularan COVID-19. Cadangan itu akan diputuskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Laporannya bersama Kumaran Rajamani. Menurut Asmirul, pemberian bantuan one-off itu untuk menggerakkan industri pelancongan Kedah. Selain galakan lain akan terus diusahakan mengikut kemampuan kewangan kerajaan negeri. Kita belanjakan duit yang kita ada ini yang kita untuk menolong kita untuk menaikkan balik, mengembalikan balik untuk pelancongan ini kembali pulih. So kita membantu dari segi dana promosi dan juga marketing, dan dalam masa yang sama juga kita akan menggunakan sama ada hard copy ataupun soft copy kepada iaitu sama ada secara internet. Kita akan berbelanja, pihak kerajaan negeri akan belanjakan. Bagi pemain industri, tempoh masa ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh dimanfaatkan untuk mengkaji semula dasar yang bertindih antara kerajaan pusat dan negeri. Tidak hanya bergantung kepada insentif yang disediakan oleh kerajaan, pemain industri itu sendiri kini sudah mula menggerakkan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan satu ekosistem yang merancakkan sektor pelancongan itu secara segera. Dan antara usaha yang dilakukan adalah dengan membentuk pelan-pelan galakan pelancongan domestik yang akan mewujudkan peluang atau situasi menang-menang di antara pelanggan dan juga mereka yang terlibat dalam industri pelancongan. Antara cadangan yang dikemukakan, promosi konsep staycation. It is something we can re-look back, and the market itself can look forward to better and more creative packages
to have staycation, like you said, they come back to the hotels. Even local people, for example, from Malacca, may want to experience Langkawi and vice versa. Yeah, that is something we are working towards. And individual hotels with their individual marketing teams are definitely looking at this. Kempen tadi kita akan gabungkan semua sekali pemain-pemain industri pelancongan Langkawi dan juga penduduk-penduduk Langkawi, memandangkan kita bersedia untuk kempen dan mengatakan Langkawi balik kepada asalnya, iaitu sebagai sebuah daerah yang selamat untuk dikunjungi dengan pemantauan yang diberikan di pintu-pintu masuk seperti KT dan juga di airport, restoran, shopping mall, hotel, dan kita akan cuba minta kerjasama dengan pihak Tourism Malaysia untuk kita berkempen mengatakan Langkawi is back. Malah penganjuran seminar dan latihan oleh kerajaan juga boleh terus diadakan di hotel melalui perbincangan dengan kos yang berpatutan. Langkah itu dilihat boleh membentuk rantai ekonomi bagi menyemarakkan industri pelancongan. Laporan Kumar Rajmani, TV3, Kedah.